Walaupun dengan perasaan yang sangat-sangat takut, tapi dia still ajak boyfriend dia untuk bungee jumping tu. So ni ada satu cerita yang saya jumpa dekat internet kan. So kisah dia macam ni. So ada satu pasangan ni, dia yakinkan boyfriend dia ni dekat overseas lah, kat luar negara kan. Lepas tu dia cakap dengan boyfriend dia, apa kata kita try bungee jumping kan, atau apa kata kita try bungee jumping sebab nampak seronok sangat ni kan, sebab muda-muda kan kita kan, so patut kita try benda-benda macam ni kira macam. Dan dia rasakan benda ni kena try sekali seumur hidup. So apa yang jadi, yang si perempuan ni dia dah nekat untuk ajak dia punya boyfriend untuk pergi satu tempat di pergunungan Colombia kan. Ni kisah benar lah kan. So dia ajak untuk pergi kat satu tempat tu, untuk satu tempat tarikan pelancong yang ramai orang buat bungee jumping. So akhirnya hari untuk bungee jumping, semua plan dah buat, semua telah tersedia, dan hari tu dia pun pergilah ke pergunungan ataupun di kawasan tumpuan pelancong tu. Sampai di tempat situ, cara untuk pergi ke tempat bungee jumping tu adalah macam contoh rail train. Maksudnya itu pejalan kaki punya tempat, ada titi yang berkayu seolah-olah macam landasan kereta api punya laluan lah tu. Tapi itu sebenarnya untuk laluan turis untuk pergi ke bahagian untuk kita nak terjun untuk bungee jumping tu. Sampai dekat situ dengan kehijauan gunung ganang yang ada dekat situ, dan dia perasan ramai sangat-sangat orang yang ada dekat situ. So dia luar jangkaan dia, walaupun dia tahu sebenarnya tempat tu adalah tempat tumpuan pelancong, tapi dia tak sangka sangat-sangat yang dekat situ ada satu queue yang sangat-sangat panjang. Maksudnya ada ramai sangat-sangat orang nak pergi untuk try bungee jumping. Bila dia sampai, dia the end of the line, maksudnya dia paling belakang sekali. Maksudnya ramai sangat-sangat dah sampai dekat bahagian queue untuk pergi bungee jumping tu. So berjam-jam dia kena tunggu untuk beratur untuk sampai ke satu end. Maksudnya kalau katakan dia dekat sini, so dia nampak line tu panjang sampai sana. Setelah berjam-jam beratur ataupun menunggu, dia sampai dekat satu section ataupun satu bahagian yang dia nampak semua orang tengah beratur, dan dekat hujung tu nampak orang dah terjun dekat situ. So dekat situ dia nampak, maksudnya dekat front view seat ni nampak macam orang beratur sampai turn, lompat, next one lompat, next one lompat macam tu. Masa dia dah nampak, yang dia boleh nampak yang semua orang terjun satu persatu, dia start gelisah, dia start nervous, dia start tak tenang. So boyfriend dia cuba seraya upaya untuk relaxkan dia, tenangkan dia, yang cakap benda ni tak ada apa-apa. Sebab kita boleh tengok depan mata kita. Dia cakap dengan contoh dia cakap, yang awak cuba tengok tu. Dia tak cakap bahasa Melayu lah kan, of course kan. Yang cuba awak tengok tu, tengok seorang terjun, tak ada apa-apa pun, semua hidup dia, semua tak ada apa-apa pun. Walaupun masa tu dia sangat-sangat gelisah, tapi dia berjanji dekat boyfriend dia tu, yang dia cakap yang walaupun saya sangat-sangat gelisah, walaupun saya ni sangat-sangat nervous, tapi saya tetap nak buat. Maksudnya dia yakinkan ataupun janji dengan boyfriend dia, walaupun macam ni dia tetap nak break juga. Maksudnya walaupun dia sangat-sangat takut, walaupun dia gelisah macam mana pun, dia tetap nak terjun. Setelah menunggu lagi beberapa jam, dia sampai dekat tempat untuk terjun. Maksudnya dah sampai giliran dia. So bila dah sampai dekat situ, petugas akan pasangkan benda-benda keselamatan, sebagai contoh macam harness, tali yang boleh renggang tu, yang elastik punya tali tu, rope, supaya bila dia jatuh tu dia akan bounce balik kan. Maksudnya benda selamat lah. So security is very important. So dua-dua ready, dua-dua berdiri di atas landasan. Dia boleh nampak semua gunung ganang dekat situ, dan dia boleh nampak betapa bawahnya, betapa dalamnya tempat yang dia akan terjun tu. Darah mula naik dekat kepala, macam-macam fikir dia fikiran, tapi sebab dia dah berjanji dengan boyfriend dia yang dia tetap akan buat, so dia teruskan juga. So di dalam masa yang petugas tu pasangkan harness atau tali-tali keselamatan dan sebagainya, dan dia dengar petugas tu cakap, okay, now you can jump. Maksudnya sekarang ni dia boleh lompat. Okay, melompat. Bila dia dah dengar, yang perempuan ni pun dia lompat. Bila dia dah dengar petugas tu cakap, okay, sekarang dah boleh lompat. Tapi sebenarnya petugas tu cakap dengan boyfriend dia, bukan cakap dengan dia. Sebab dia kaki pun belum diikat lagi. Sebab kan yang tali elastik tu kan, so diikat kat kaki. So bila dia jatuh, lepas tu dia tarik balik kan dengan elastik punya tali tu. Tapi masalahnya benda tu tidak sambung pun dekat dia. Yang dia petugas tu cakap untuk okay, now you can jump. Okay, sekarang kau boleh lompat, adalah dia cakap pasal boyfriend dia. Dan of course lah, dia jatuh terus. So boyfriend dia sendiri tak jadi bungee jumping. Buka semua harness dia, buka semua yang ikat kat kaki tu semua, sebab dia dah ready. Sebab semua safety measure ataupun safety equipment dah ada dekat badan dia kan. So dia buka semua, dia pun lari ke topi, lepas tu nak turun bukit tu. Sebab nak pajar lah kat girlfriend tu kan. Sampai bawah, memang dia
dah mati. Tapi apa yang terjadi? Maksudnya apa yang terjadi di hospital ataupun bilik bedah mayat, bila dia cek balik, sebenarnya punca kematian dia bukan disebabkan hentakan ataupun jatuh dekat bawah tu. Punca kematian dia sebenarnya adalah heart attack. Ada dua possibility dekat sini. Satu, dia terlampau nervous ataupun dia terlampau gemuruh dengan darah, dia punya degupan jantung tu yang sangat laju dan membuatkan dia mati dulu sebelum sampai di tanah. So possibility yang kedua adalah semasa dia terjun tu, dia sedar yang bahawasanya dia punya safety equipment yang ada dekat badan dia tu tidak terikat dengan badan dia. Maksudnya tali banji itu sebenarnya tidak tersambung di badan dia ataupun di kaki dia. So itu menyebabkan dia punya heart stop ataupun jantung dia terhenti sebelum dia sampai ke bawah.